Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 31 Mac 2020 bersama saya Kerzarif Afindi. Memulakan buletin UKAS dengan perkembangan COVID-19 di Sarawak. Dua lagi kes kematian akibat COVID-19 telah dicatatkan di Sarawak pada Isnin. Timbalan Ketua Menteri Sarawak merangkap pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata, dua kes ini dicatatkan di Kuching dan Miri. Kematian ini masing-masing di Hospital Umum Sarawak 1 dan Hospital Miri 1. Semasa sidang media di Wisma Bapa Malaysia pada Isnin, Datuk Amar Douglas menambah 6 lagi kes positif COVID-19 baru dicatatkan dan menjadikan jumlah bilangan kes positif di Sarawak sebanyak 135 setakat ini. Kes-kes ini adalah dirawat di Hospital Umum Sarawak 3, Hospital Miri 2, Hospital Sibu 1. Masih lagi berkenaan COVID-19. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak bersama Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU telah bekerjasama dalam melakukan proses sanitasi awam di Medan Niaga Satok pada Isnin. Pengarah Bomba Sarawak Khairuddin Rahman berkata proses nyah cemar itu dilaksanakan dalam usaha membendung penularan wabak COVID-19 di pusat-pusat tumpuan awam. Program yang kita laksanakan bersama dengan ini adalah arahan daripada pihak kementerian kita lah, di mana pada hari ini adalah hari seluruh negara membuat sanitasi awam yang diadakan di seluruh negara. Cuma di Bomba Sarawak ni kita telah mesyuarat agak lewat kita buat pada hari ini jugalah. Sebab di seluruh negara tadi dilaksanakan pada jam 10 pagi, tapi pada hari ini kita laksanakan 2 petang tadilah bersama dengan pihak DBKU, MBKS dan juga pihak Kementerian Kesihatan. Bercakap ketika ditemui media di Kuching pada Isnin, Khairuddin memberitahu selepas ini operasi Nyah Kuman akan diperluaskan ke seluruh Sarawak dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan berkaitan bagi memastikan orang awam terhindar daripada dijangkiti wabak berkenaan. Jadi dimaklumkan di zon 7 Limbang Lawas, zon 6 Miri, Marudi, zon 5 Bintulu dan zon 4 Sibu akan dilaksanakan dalam masa dekat. Kita nak laksanakan seluruh negeri Sarawak sebab kita faham Sarawak dan Semenanjung dia 12 negeri. Kita ada satu negeri je, cuma 12 bahagian. Dan kita harap dengan ada pelaksanaan ini dan juga bantuan daripada sumbangan daripada pihak-pihak yang terlibat, pertama kali dari segi bantuan cecair untuk nyah cemar ni. Sementara itu, pengarah DBKU Dr. Morshidi Ahmad berkata petugas DBKU sudah melakukan proses sanitasi di beberapa lokasi tumpuan awam sejak minggu lepas. Di Dalat pula, Majlis Daerah Dalat dan Mukah telah memulakan proses menyahkuman di kawasan tumpuan awam sekitar Pasar Awam Dalat dan Tebingan Dalat pada Isnin. Langkah menyahkuman dijalankan di Pasar Awam Dalat itu bertujuan untuk mengurangkan penularan virus COVID-19. Beralih kepada Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian yang prihatin dengan nasib golongan kurang berkemampuan yang terjejas susulan PKP telah turun padang ke kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Batu Kawah untuk mengagihkan bantuan makanan. Dr. Sim yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kawah telah mengagihkan kira-kira 1,000 bungkusan bekalan makanan harian ke Kampung Rantau Panjang, Kampung Sinar Budi Baru dan Desa Wira Fasa 2. Beliau berharap bantuan bekalan makanan itu dapat meringankan beban penduduk yang terjejas. PKP kini dilanjutkan sehingga 14 April depan. Lagi laporan berkaitan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Padah ingkar dengan arahan PKP, seramai 276 orang telah ditahan polis di seluruh Sarawak setakat Selasa 31 Mac. Menurut Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Dev Kumar, daripada jumlah itu seramai 83 orang telah dituduh di mahkamah. Manakala semalam jelasnya seramai 46 orang telah ditangkap PKP. Berikut merupakan statistik tangkapan mengikut daerah.
Berita seterusnya turut berkaitan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Mesyuarat Penyelarasan Gerak Kerja Jawatankuasa Bencana Bahagian Kapit memutuskan pembukaan pasar tamu teresang Kapit ditangguhkan. Semasa menghadiri mesyuarat tersebut di Kapit pada Isnin, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Goram Jefferson Jamid Uyat berkata ianya satu keputusan yang tepat kerana keselamatan dan kesihatan orang awam adalah menjadi keutamaan pada masa ini. Tambahnya, langkah tersebut penting dalam memastikan bahagian itu terus kekal sebagai kawasan hijau COVID-19. Sementara itu, di Daro dan Matu, orang ramai di daerah Daro dan Matu tidak perlu panik dengan kekurangan barangan makanan semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro Safi'i Ahmad berkata, pada masa ini penduduk perlu mematuhi PKP dan isu kekurangan bekalan makanan tidak timbul di daerah itu. Saya ingin ambil kesempatan di sini untuk memberi nasihat kepada khusus pada penduduk kampung di kawasan Matu dan Daro ini supaya jangan panik dan usahlah mendengar barangkali apa yang viralkan mengatakan kita akan menghadapi masalah bekalan barang makanan sebenarnya tidak berlaku. Semasa melakukan tinjauan ke beberapa pasar mini di Pekan Daro pada Isnin, Safi'i turut menyampaikan sumbangan kepada Jawatankuasa Bencana Daerah Daro. Laporan selanjutnya. Orang ramai yang ingin menderma dinasihati agar tidak memberi sumbangan terus kepada penerima, sebaliknya menyalurkan bantuan itu kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sehubungan itu, Jawatankuasa Pengurusan Bantuan dan Bencana Alam Daerah Sarike telah bermesyuarat pada Isnin untuk menderma keperluan kepada penduduk luar bandar sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Semasa mesyuarat, petugas-petugas dan semua pusat khidmat Adun juga dicadangkan bekerjasama supaya tidak berlakunya masalah penerima yang berulang. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan usaha komuniti 3D printing dalam membantu hospital mencipta topeng muka 3D.
Sekian Buletin UKAS edisi tengah hari bersama saya Kerzarif Afindi dan kru penerbitan. Jaga diri anda, keluarga anda dan sentiasa berwaspada. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my di Facebook, Instagram dan Twitter serta subscribe dan like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.